As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, kita berapakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman yang telah dikurniakan kepada kita. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada malam ini dalam wacana online anjuran daripada Office of Imam Masjid Al-Istiqamah. Alhamdulillah, pada minggu yang ketiga dalam bulan Oktober tahun 2020 ini, kita dapat bertemu dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, apa khabar para penonton? Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan kita berada dan senantiasa menjalani ibadah kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, pada malam ini perkongsian yang akan saya kongsikan adalah daripada kitab Tadabbur Hikmah Hadis 40 daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebelum saya berkongsi berkenaan hadis yang ke-26 yang mana tajuknya berkenaan tentang amalan sedekah, sukanya saya ingin menceritakan pada minggu yang pertama hadis yang ke-25 mengenai tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengasihi kepada setiap hamba-hambanya yang beriman, yang mana kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita melaksanakan apa yang termampu kita laksanakan. Kita cuba menjadi hamba Allah yang senantiasa inginkan kebaikan, inginkan rahmat, inginkan kurniaan dan inginkan ganjaran, dan terutama sekali kita ingin berada pada pengakhiran kita ini
dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Itu yang kita inginkan. Yang mana pada hadis yang ke-25 tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang boleh saya ringkaskan ataupun rumuskan, dikatakan di sini, orang miskin tidak perlu bersedih kerana mereka boleh mengeluarkan sedekah tanpa mengeluarkan harta, walaupun daripada sudut tasbih, yang mana tasbih kita tahu subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Walaupun ia dikelihatan kecil di mata manusia, namun ia adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia mampu untuk menyelamatkan manusia di hari akhirat kelak. Inilah kehebatan sedekah. Jadi bersangkut paut pula dengan tajuk pada malam ini bagi hadis yang ke-26 mengenai amalan sedekah. Apa yang kita boleh ambil iktibar dan pedoman dan pengajaran daripada hadis yang ke-26 ini tentang amalan sedekah. Hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Wa tumitu al-adha an tariqin sadaqah. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim rahimahumullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi daripada manusia memerlukan sedekah. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Bagi setiap hari yang mana terbitnya matahari padanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu mendamaikan wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu mendamaikan antara dua orang manusia, ia dikira sebagai sedekah. Apabila kamu membantu seseorang lelaki berada di atas haiwannya, wa tu'inu rajulu fi dabbatihi fatahmilu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Apabila kita membantu seorang lelaki berada di atas haiwannya, wal kalimatu tayyibatu sadaqah, dan bantu angkat barangnya adalah kira sebagai sedekah. Kalimah yang baik juga sedekah. Wal kalimatu tayyibah sadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Kemudian, dan setiap langkah yang engkau jadikan untuk menunaikan solat juga sebagai sedekah. Dan yang terakhir, wa tumitul adha anit tariqi sadaqah. Dan membuang sampah daripada jalan juga dikira sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan berkenaan tentang setiap perkara yang mana kita lakukan yang telah tercatat ataupun termaktub di dalam hadis ini, semuanya dikatakan dan sebagai sedekah. Yang mana daripada awal hadis ini mengatakan setiap sendi daripada manusia memerlukan sedekah. Maksudnya kita diberikan panca indera daripada kepala, daripada rambut kita ataupun kepala kita, daripada atas sampailah ke bawah, semuanya adalah sedekah. Maksudnya apabila kita melaksanakan kebaikan, pandangan kita, mata kita ini kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik, dipanggil sebagai sedekah. Telinga kita ini mendengar perkara-perkara yang baik juga dikatakan sebagai sedekah. Mulut kita ini berbicara dengan perbicaraan yang terbaik, ataupun kita
berzikir, ataupun kita membaca Al-Quran, ataupun kita berkongsi segala-gala perkara yang baik, juga dipanggil sebagai sedekah. Tangan kita ini kita melaksanakan segala-galanya yang baik, bantu dan sebagainya, juga sedekah. Kaki kita, badan kita dan seluruh anggota badan kita di sini, semuanya katakan sebagai sedekah. Kalau saya boleh kongsikan tentang hadis-hadis yang lepas, yang mana pemakanan juga memainkan peranan antara salah satu doa kita yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala-galanya yang telah diberikan pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan, kita melakukan ataupun kita memberi semula kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya, ia dikatakan sebagai sedekah. Kemudian bagi setiap hari yang mana terbit matahari padanya, maksudnya kita bangun, kita melaksanakan pekerjaan harian kita, tak kiralah kita bekerja sebagai apa sekalipun, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila kita diperlukan menjalankan tugas, menjalankan amanah, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tangan kita ini, kita nak jawab, orang kata email, nak reply email, nak tulis apa dan sebagainya, semuanya kita niatkan atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dikatakan sebagai sedekah. Kemudian ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila kamu mendamaikan antara dua orang manusia, ia dikira sebagai sedekah. Yang mana ada di antara dua insan ataupun dua manusia yang mungkin sedang bertelingkahan, sedang berselisihan faham dan sebagainya, kita mendamaikan antara keduanya, juga dikatakan sebagai sedekah. Jadi terms and condition of sedekah ini sangat luas. Dia bukan sekadar daripada yang kita maklumi, yang mana kita perlu sedekah dengan menggunakan wang ringgit dan sebagainya. Tapi sebelum ini punya hadis juga menceritakan sedekah ini berbagai. Tak kira daripada sudut wang, tak kira daripada sudut tenaga, tak kira daripada sudut apa jua sekalipun. Dengan kita mengatakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, seperti tasbih, seperti tahmid, seperti takbir dan tahlil dan sebagainya, juga di antara sebagai sedekah bagi orang yang tidak berkemampuan untuk bersedekah dengan menggunakan wang. Jadi dia tidak boleh mengatakan saya tidak mampu bersedekah, saya tidak mampu memberikan amal jariah saya. Tidak, tapi dia boleh digantikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagai sedekah. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan ganjaran, ingin memberikan kita pahala, ingin memberikan kita something yang benefit, something reward. Sebaik-baik reward kita itu dikatakan is so easy, yang mana tak menyusahkan kita dan tak perlu dalam keadaan susah. Kita mampu untuk melaksanakan walaupun benda itu kecil di mata manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin muslimat, kita perlu yakin bahawasanya ia adalah sangat-sangat hebat dan ia adalah sangat-sangat besar. Kemudian sambungan daripada hadis ini, ia dikira sebagai sedekah apabila kamu membantu seorang lelaki berada di atas haiwannya atau bantu angkat barangnya, adalah dikira sebagai sedekah. Kita membantu orang, mempermudahkan urusan orang. Contohlah, kita nampak ada orang yang perlukan bantuan. Kita pergi ke NTUC, ke Giant, supermarket dan sebagainya, ke pasar. Kita nampak seorang insan mungkin dia uzur dan tidak mampu untuk dia mengangkat barang-barang dapurnya, dan kita membantu atas dasar Allah, membantu atas dasar lillahi ta'ala, bukan untuk kita mempunyai agenda yang di sebaliknya. Jadi kita datang dengan approach kita, dengan kedatangan kita, jangan kita membuatkan mereka menjadi kurang selesa. Kalau dia Melayu ataupun Islam, kita berikan salam dahulu. Assalamualaikum pakcik, Assalamualaikum makcik. Kalau dia bukan berbangsa Islam ataupun bukan berbangsa Melayu,
Kita boleh kata hai sir, hai auntie, hai uncle dan sebagainya. Kita hulurkan kita punya apa yang kita mampu untuk membantu. Kita mengalihkan, cuba kita tunggu, mungkin kita sedang menunggu bas di tempat perhentian bas. Lalu kita melihat seorang insan yang perlukan bantuan. Mungkin bukan dia membawa barang-barang dapur, tetapi dia menggunakan kursi roda. Jadi kita mungkin boleh bantu, orang kata pemandu bas tersebut menolak masuk orang yang berkursi roda ini ke dalam bas dengan selamat. Kita menghulurkan tangan kita ini untuk kepada arah kebaikan. Bukan kita melaksanakan kepada benda-benda yang di sebaliknya. Ataupun dia sedang mengangkat barang-barang yang mungkin berat dan sebagainya, kita boleh berikan sumbangan tenaga kita. Kita cuba angkat dan letakkan dan sebagainya. Kalau dia mungkin jiran kita, kita boleh tolong angkat daripada bawah, naik ke atas bloknya, kemudian letak di hadapan rumahnya, tanpa kita memerlukan apa-apa. Itu juga dikatakan sebagai sedekah. Kemudian, kalimah yang baik adalah sedekah. Percakapan kita, tutur bicara kita, ataupun kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir, dengan azkar, yang mana digalakkan kita untuk terus melaksanakan. Contohnya kita banyakkan istighfar, banyakkan tasbih, banyakkan bertahmid, banyakkan bertakbir, banyakkan bertahlil, yang mana juga ianya sebagai sedekah. Jadi subhanallah, Allah ingin berikan kepada kita ganjaran yang begitu mudah, tetapi banyak ataupun ramai di antara kita mungkin kita leka, kita cuai, dan kita tidak ambil peduli akan perkara-perkara yang sedemikian. Yang mana rasanya saya, pengamatan saya ataupun secara peribadi saya, ia tidak menjadi susah untuk kita melaksanakan sedemikian. Tetapi mungkin benda yang senang ini pada kita is not a challenging. Kita lebih suka benda-benda yang lebih payah, yang mana dia perlukan kita punya more effort. Yang mana kalau kita buat sesuatu benda yang payah tu, kita rasakan kalau kita dapat selesaikan, kepuasan kita dapat. Itu mungkin bahagian yang lain, tetapi ini bahagian yang mudah untuk Allah berikan kepada kita. Sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi, kita gunakan sendi-sendi kita, yang mana terbitnya matahari, kita melaksanakan pekerjaan harian kita dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan sebagainya. Kemudian kita menjadi orang yang tengah untuk mendamaikan dua orang yang sedang berbalah. Maksudnya kita menjadi orang yang terbaik. Berikan nasihat, mengatakan mungkin orang yang itu mungkin tidak sengaja, mungkin orang ini juga tidak sengaja. Kita bukan melaga-lagakan ataupun mengapi-apikan lagi, ataupun menjadi batu api yang membosakkan lagi keadaan tersebut. Kemudian kita membantu orang yang sedang berada di atas haiwannya. Mungkin dia dalam keadaan yang duduk di atas tunggangan dan sebagainya. Jaranglah kita nak nampak di negara kita ini ada orang sedang menunggang haiwan. Tetapi kita boleh lihat orang yang membonceng, orang yang sedang menaiki kenderaan dan sebagainya. Mungkin dia nak letakkan barang-barangnya di atas kenderaannya. Mungkin dia perlukan. Ataupun abang-abang yang tolong menghantarkan pesanan-pesanan yang telah dipesankan oleh masyarakat-masyarakat kita ataupun penduduk-penduduk di sekitar kawasan kita. Jadi kita meringankan beban-beban mereka tersebut dengan membantulah. Kalau kita mengatakan kita untuk membantu, dan kita membantunya. Kemudian kita mengatakan perkataan yang baik-baik juga. Jadi dia ada lebih kurang 4. Pertama tadi, sendi kita memerlukan yang terbaik. Kemudian kita mendamaikan perkara ini. Kemudian kita membantu orang yang sedang berada dalam keadaan berkenderaan maupun ada barang-barang dan sebut perkataan-perkataan yang baik. Seterusnya yang kelima, poin yang kelima adalah setiap langkah kita yang engkau jadikan untuk kita menunaikan solat juga sebagai sedekah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran
yang mana setiap langkah kita, mungkin kita nak menuju ke masjid, tetapi dalam masa sekarang ataupun dalam keadaan yang sekarang ni, mungkin terbatas kita punya aktiviti untuk kita pergi ke masjid. Kita nak kena ada ganti-gantian, tak boleh orang kata seperti sebelumnya terjadinya COVID-19 ini. Tapi kita nak menuju ke arah kebaikan, setiap langkah kita tu semuanya diberikan ganjaran ataupun semuanya dikatakan sebagai satu amal kita, sedekah kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin yang terakhir adalah kita juga boleh melakukan perkara ini, membuang sampah daripada jalan juga dikira sebagai sedekah. Ini mungkin saya pernah kongsikan sebelum-sebelum ini punya perkongsian, yang mana kita nampak ranting, kita nampak sampah, kita nampak apa pun di jalan yang boleh menghalang jalanan tersebut, kita boleh alihkan tersebut, perkara itu ataupun barang tersebut, maka itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di mata manusia, mungkin kita anggap alah setakat satu helai tisu ataupun sekotak air kotak tu, apalah sangat. Takkanlah itu boleh mendapatkan satu anugerah yang orang kata pangkat datuk, pangkat yang setinggi-tinggi pangkat, anugerah dan sebagainya. Tidak. Tetapi di sisi Allah mungkin perkara itu kecil. Contohnya kalau kita letak bookmark ni. So bookmark ini adalah benda yang hanya sekadar mungkin timbangan pun tidak sampai 1 kilo beratnya. Tetapi dia menghalang jalan ataupun dia berada di tepi jalan yang mana kita rasakan benda ni perlu kita alihkan. Maka kita angkat dan kita alihkan ke tempat yang sebetulnya, tak di dalam bakul sampah ataupun dalam tong sampah. Maka itu di sisi Allah juga sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat, dan ganjarannya sangat-sangat kita tidak boleh sangka-sangka. Sebab ini adalah satu pemberian yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masyaallah muslimin muslimatul mukminin rahimakumullah, yang mana agama kita ini ataupun agama Islam, ia adalah sangat-sangat mudah untuk kita mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, ataupun kita banyak boleh melakukan amal kebajikan tanpa menggunakan wang, tanpa menggunakan perkara-perkara yang kita sampai tak ada yang termampu untuk melakukan. Tetapi semua kita boleh buat. Kalau kita tidak ada bahagian yang ini, kita boleh buat bahagian yang ini. Kalau kita tak boleh buat bahagian yang kedua, kita boleh buat bahagian yang ketiga. Kalau kita tak ada bahagian yang keempat, kita boleh buat bahagian yang seterusnya. Kerana pintu rezeki Allah itu sangat-sangat luas. Dan bukan satu pintu rezeki saja, malah banyak Allah sudah bukakan pintu-pintu rezeki kepada setiap hamba-hambanya, yang mana kita ingin saja membukanya ataupun kita sekadar letak kunci itu dan kita buat tak tahu, ataupun ambil indah tak indah, ataupun mengambil ringan atas perkara-perkara itu. Kerana Nabi SAW pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita berada dekat bumi Allah ini, jadilah manusia yang mendatangkan manfaat kepada semua orang. Jangan kita ini, adanya kita di muka bumi Allah ini menjadi mudarat buat semua orang, tetapi menjadi manfaat keberadaan kita itu menjadilah orang yang bermanfaat. Kerana disitulah yang kita ni adalah sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Nabi SAW. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mendatangkan manfaat. So adanya kita di tempat kerja, adanya kita di mana-mana, pasti kita jangan datangkan kemudaratan, malah kita mendatangkan kemanfaatan. Yang mana kalau kita cakap tentang keadaan yang sekarang ni, apabila
diri kita ini mungkin tidak sihat, dan terus kita pergi ke laporkan diri untuk membuat ujian. Jangan kita datang di tempat kerja dan sebagainya, kita mendatangkan mudarat kerana punca daripada kita seorang, tetapi yang mendapat kemudaratan untuk semua orang dapat. Jadi untuk kita seorang ni, biarlah kita dapat berikan manfaat. Lihatlah baginda SAW, Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kepribadian baginda, keberadaan baginda, adanya appearance of Nabi SAW in person, dia itself menjadi rahmatan lil alamin, pembawa rahmat buat seluruh alam, bukan untuk rahmatan lil muslimin ataupun rahmatan lil Makkah wal Madinah, dan tidak, tetapi untuk sekalian alam. Itulah kehebatan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ambil contoh tersebut, kita boleh menjadi manfaat buat semua. Kalau kita nak berikan pandangan kita, buah fikiran kita, atau kita nak membantu orang kita, bukan sekadar melepaskan diri kita, tetapi kita fikir juga maslahat orang-orang yang lain. Kerana itulah sifat ataupun contoh Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita boleh banyak melaksanakan amalan sedekah kita, amal jariah kita, tanpa kita menggunakan perkara yang banyak daripada sudut wang dan sebagainya. Kalau mungkin kita kurang berkemampuan dan sebagainya, mungkin tak perlulah kita melaksanakan sedemikian. Kita boleh laksanakan sedekah kita dengan macam-macam perkara. Semuanya kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita buat ini mudah-mudahan Allah memberikan ianya sebagai amal jariah kita, yang mana kita akan membawanya dan bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan kita berada dalam bulan yang mulia, dalam bulan yang sering kita katakan dalam bulan ini, dalam bulan Rabiul Awal, untuk kita menyingkap kisah-kisah para anbiya, kisah para sirah nabawiyah. Kita membaca apa sejarah-sejarah baginda SAW. Ambillah sunnah-sunnah baginda SAW. Selain daripada kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita boleh ambil apa yang Nabi lakukan. Banyak perkara-perkara sunnah, banyak perkara-perkara yang kita boleh laksanakan tanpa kita perlu menyusahkan diri kita. Kerana apabila sesuatu perkara yang menyusahkan, itu adalah bukan agama kita. Kerana agama Islam adalah agama yang mudah. Jangan kita mempermudahkannya. Jangan kita mempersusahkannya ataupun memayahkan agama tersebut. Kerana agama Islam itu adalah agama yang mudah. Kita buat, mudah-mudahan itu diberikan sebaik-baik limpahan. Mudah-mudahan ia menebus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkatkan segala keaiban kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan kita mungkin tidak dapat hal tersebut di sini. Mudah-mudahan Allah gantikan untuk kita punya keturunan, zuriat keturunan kita. Mudah-mudahan menjadi keturunan ataupun zuriat-zuriat yang soleh dan solehah. Kehidupan, kelancaran kita dan sebagainya. Kemudahan dalam melaksanakan ibadah dan pelbagai. Yang mana semuanya kita buat untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat ini dan yang ringkas ini, perkongsian saya dalam sekitar 25 minit ataupun 28 minit ataupun 30 minit ini, setengah jam perkongsian. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat merefleksikan diri kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita sama-sama berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita saja, dan kita berada bersama dengan junjungan dan kekasih Allah Subhanahu wa taala.
iaitu Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat kurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan, keberkatan, kelapangan daripada segala apa yang kita laksanakan. Sekiranya kalau ada yang susah, Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan. Sekiranya ada dalam keadaan yang sempit, Allah perluaskan. Mana yang mungkin hajatnya tidak dikabulkan, mudah-mudahan Allah perkenankan hajatnya, kabulkan doanya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala mala bahaya, mala bencana dan musibah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kalau ada masa kita bertemu lagi di lain kesempatan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe?